Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita sambung lagi Idahul Albab li murid an-nikah bis-shawab, pada menyatakan bagi yang berakal yang berkehendak berkahwin dengan sebenarnya. Sambung kita rukun nikah yang ketiga, muka surat 41 Rumi, Jawi muka surat 12. Jawi muka surat 12. Jawi 12, rukun nikah yang ketiga. Rumi muka surat 41. Rukun nikah yang ketiga setelah kita selesaikan perbahasan rukun nikah yang kedua, iaitu dua syahid, dua saksi. Selesai dua saksi, rukun nikah yang kedua, dua saksi, masuk kita rukun nikah yang ketiga, iaitu wali. Mari kita baca. Siapa yang boleh jadi wali? Bila sebut wali, wali kepada perempuan. Sebab kalau lelaki, pengantin lelaki, tak wajib wali. Tak wajib wali. Perempuan, yang perempuan, pengantin perempuan. Baik, mari kita baca muka surat 41 Rumi, Jawi 12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Adapun rukun nikah yang ketiga itu wali. Rukun nikah yang ketiga itu wali. Maka tiada sah nikah melainkan dengan wali. Dalam pernikahan pada mazhab Syafi'i, wali adalah rukun nikah. Jika tak ada wali, bila tak ada wali, maka tidak sah pernikahan itu. Itu mazhab Syafi'i. Walaupun ada pada mazhab Hanafi contohnya, wali bukan rukun nikah. Wali cuma sunat aja. Ada wali perempuan tadi tu. Wali bagi pengantin perempuan. Bagaimanapun,
pada mazhab Asy-Syafi'i, wali adalah rukun nikah, wajib ada, kalau tidak sah nikah. Maka tiada sah nikah melainkan dengan wali. Mesti kena ada. Maka tiada sah nikah perempuan itu akan dirinya. Perempuan tu tak ada, perempuan ni dia tak ada wilayah. Maka dia tak boleh nak mewalikan diri sendiri. Ataupun perempuan ni dia tidak boleh membenarkan. Perempuan ni dia tak boleh membenarkan, macam mana? Dia tak boleh bagi persetujuan untuk dia berkahwin. Walaupun dia sendiri, aku nak kahwin, akulah yang perlu memberi persetujuan dari sudut wali tadi. Sebab aku yang nak kahwin. Dia kata, tidak begitu. Tidak begitu, ya. Perempuan dia tak boleh jadi wali. Walaupun jadi wali untuk dirinya sendiri pun tak boleh. Dia tak boleh memberi kebenaran walaupun dia sendiri yang nak kahwin. Tak boleh. Maka tiada sah nikah perempuan itu akan dirinya. Kerana perempuan yang zina itu, ia menikah dirinya kerana firman Allah Ta'ala. Dia kiaskan. Kat mana hujah perempuan ni tak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan maksud dia tak boleh jadi wali untuk dirinya sendiri. Dia tak boleh memberi persetujuan walaupun dia sendiri nak kahwin. Mana hujahnya? Hujahnya dekat perempuan yang zina, perempuan yang berzina seumpama perempuan yang menikah dirinya sendiri. Perempuan yang berzina seumpama dia menikahkan dirinya sendiri. Dia menjadi wali dirinya sendiri. Kat mana tu? Kerana firman Allah Ta'ala. Tengok firman Allah. Fala ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna. Maksudnya, maka jangan kamu angkatkan, hai segala wali, jangan kamu angkatkan, hai segala wali, akan perempuan yang hendak berkahwin akan suaminya. Surah Al-Baqarah 232. Maksudnya apa ni? Maka jangan kamu angkatkan, halang. Maka jangan kamu angkatkan dengan maksud jangan kamu halangi, jangan kamu halang, hai segala wali, wahai wali-wali, wali pada perempuan tadi, akan perempuan yang hendak berkahwin akan suaminya, yakni akan bakal suaminya. Tu ayat dia simple aja. Surah Al-Baqarah ayat 232, maksud dia jangan kamu halang, macam ni ayat bahasa sekarang, wahai wali-wali kepada perempuan. Wahai wali-wali kepada perempuan, kalau perempuan tu nak kahwin, jangan kamu halang. Dia nak kahwin dengan lelaki atau bakal suami dia, jangan kamu halang. Bila cukup syarat apa kahwinkan, jangan kamu halang. Jangan kamu halang perempuan yang nak kahwin. Wahai wali, jangan kamu halang perempuan yang nak kahwin. Anak dia lah maknanya. Okey. Apa yang kita dapat ni? Tengok bawah tu. Maka jikalau dapat ia berkahwin akan dirinya, kalau perempuan tu boleh jadi wali untuk dirinya sendiri, dia boleh memberi persetujuan untuk dirinya sendiri, maka tiada faedah enggan wali tu. Kena fikirlah sikit. Ni muka surat 42 dah. Masuk muka surat 42 dah. Okey. Macam ni kata. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 232 tu sebut, wahai wali, jangan kamu halang kalau anak-anak kamu, perempuan-perempuan di bawah wilayah kamu, di bawah penguasaan kamu, nak kahwin, jangan kamu halang. Dia nak kahwin dengan lelaki, jangan kamu halang. Okey. Bila ada kata jangan kamu halang, bermakna bolehlah halang.
Maksudnya, kalau maknanya adalah berlaku seorang lelaki itu, dia mempunyai kebolehan untuk menghalang. Sebab tu ada ayat kata jangan halang. Kalaulah perempuan tu berkahwin, perempuan yang nak berkahwin, tak perlu wali, maka wali tak boleh halang untuk perempuan tu kahwin. Kalau wali tak boleh halang, buat apa ayat Quran ni kata jangan kamu halang perempuan nak kahwin? Perempuan tu kalau mudah kata kita ambil anak lah, senang. Perempuan tu bunyi macam pelik sikit. Tak apa, kita ambil anak terus. Wahai ayah, kita terus terjemah terus. Wahai ayah, jangan kamu halang anak kamu nak kahwin. Surah Al-Baqarah 232. Wahai ayah, jangan kamu halang anak kamu. Kalau anak kamu dah sampai waktu untuk berkahwin, dia nak kahwin, jangan kamu halang. Maknanya bolehlah halang. Halang dengan cara macam mana? Macam mana halang? Dengan cara tak nak jadi wali, maka seumpama halang lah. Jadi, kalaulah begitu, dapat kita faham, perlulah wali tu. Sebab kalau wali tu tak nak nikah kan, maka seolah-olah wali tu halang. Maka diberi pesanan kepada para wali supaya jangan halang. Sebab apa dipesan supaya jangan halang? Sebab boleh halang. Kenapa boleh halang? Sebab dia jadi wali. Kalaulah perempuan tu boleh kahwinkan dirinya sendiri, jadi wali untuk dirinya sendiri, buat keputusan untuk berkahwin tu untuk dirinya sendiri, macam mana pula kata jangan kamu halang? Kalau kata jangan kamu halang, wahai ayah-ayah, jika anak perempuan kamu nak kahwin, jangan kamu halang. Tapi kalau anak perempuan tu nak kahwin, boleh je dia kahwin walaupun tak ada ayah dia. Itu bukannya jangan kamu halang, memang boleh kahwin. Maka bila kata jangan kamu halang, anak-anak perempuan kamu nak kahwin, dengan maksud bolehlah kalau nak halang. Cuma Allah pesan jangan halang. Maka bila boleh halang, bermakna wali tu wajiblah kena ada. Sebab tanpa wali, seumpama menghalang. Tanpa wali tu setuju, maknanya wali tu menghalang. Maka wali tu penting, dan wali itu sebagai rukun syarat. Faham? Apa pusing-pusing sikit ayat dia tu. Kalau kita baca, kita tak nampak benda apa ni. Maka jangan kamu angkatkan, halangi hai segala wali akan perempuan yang hendak berkahwin akan suaminya. Kalau kita orang biasa ni, kita akan faham pesanan dalam Quran supaya jangan berlaku zalim dekat anak sendiri. Jika dia nak kahwin, jangan kamu halang. Jika cukup sekufu dan sebagainya, maka kahwinkan. Kalau kahwinkan, jangan kamu halang. Sekadar tu je kalau kita orang awam ni faham. Tapi ulama' dia tak faham gitu, dia faham lagi. Maknanya wali tu bolehlah halang dengan cara tak jadi wali. Maknanya wali tu penting dan wali tu wajib lah kena ada dalam pernikahan. Kalaulah tanpa ada wali pun boleh nikah, iaitu perempuan menikahkan dirinya sendiri, mewalikan dirinya sendiri, tak adalah ayat jangan kamu halang. Sebab memang ayah tak boleh halang pun anak. Tapi bila kata jangan kamu halang, maknanya ayah bolehlah nak halang. Faham? Okey. Maka jikalau dapat ia berkahwin akan dirinya, maka tiada faedah akan enggan wali itu. Maka tak ada faedah lah wali itu nak ke, wali setuju ke, wali itu tak setuju pun tak ada faedah lah. Sebab nak kahwin pun tak perlu wali. Jika tak perlu wali, maka keengganan wali itu jadi kelakar. Aku tak bagi kau kahwin. Sedangkan nak kahwin tak perlu pun persetujuan wali. Tak perlu pun wali untuk kahwin. Tapi wali tak bagi. Aku tak bagi. Tak bagi ke tetap perempuan tu boleh kahwin. Jika wali tu tak diperlukan. Jika wali tu bukan rukun, maka bermakna wali tu rukun lah. Sebab tu perlukan wali. Okey. Tu ulama' tak macam kita. Kita ni baca, faham itu je lah. Ulama' dah faham. Masuk lagi. Ada lagi benda-benda yang kita tak terfikir. Dan lagi sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Tiada nikah itu, ni hadis pula. Yang tadi ayat Quran, ni hadis pula. Tiada nikah, maksud tiada nikah tu tak sah nikah, melainkan dengan wali. Mesti kena ada wali dan dua saksi yang adil. Wali yang adil dan saksi yang adil.
Cuma perbahasan wali yang adil, saksi yang adil kita dah bahas sebelum ni kan. Saksi yang adil mesti dia ada adil tu. Cuma wali adil dengan maksud tidak fasik. Jika tidak fasik tu dah boleh dah jadi wali. Kalau saksi tidak fasik tidak memadai, dia mesti adil. Iaitu kena tunggu setahun kan. Kita bahas lepas berkaitan dengan saksi. Tiada nikah itu melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil. Itu hadis pula. Tadi Quran ni hadis pula. Dan lagi sabda Nabi SAW. La tuzawwijul mar'atu mar'ah. La tuzawwijul mar'atul mar'ah. Walal mar'atu nafsaha. Tiada berkahwin perempuan akan perempuan dan tiada menikah dan tiada perempuan akan dirinya. Maksud dia gini. Dan tiada berkahwin dan tiada menikahkan perempuan akan perempuan. Maknanya perempuan tak boleh berkahwin, yang kahwinkan dia tu pun perempuan juga. Mak dia lah maknanya. Tak boleh. Tiada berkahwin perempuan akan perempuan. Perempuan tak boleh mewalikan, menikahkan dirinya sendiri. Dan perempuan juga tidak boleh dan tiada perempuan akan dirinya. Maksudnya perempuan tu tidak boleh jadi wali untuk siapa-siapa yang nak kahwin. Seorang perempuan tak boleh jadi wali pada siapa-siapa nak kahwin. Termasuklah kalau nak kahwin tu dirinya sendiri pun dia tak boleh jadi wali untuk dirinya sendiri. Tu. La tuzawwijul mar'atul mar'ah walal mar'atu nafsaha. Tiada berkahwin, tiada menikahkan, tak boleh menikahkan perempuan akan perempuan lain. Dan tiada perempuan akan dirinya. Termasuklah dirinya sendiri pun tak boleh jadi wali. Okey. Maka jika berkahwin perempuan itu akan dirinya, tiba-tiba perempuan tu kahwin juga. Maksudnya dia kahwinkan dirinya. Maksud senang tak ada wali lah. Senang tak ada wali. Sekadar ambil persetujuan diri dia je. Maknanya dia jadi wali diri dia sendiri lah. Tiada sah. Tak sah. Ini yang selalu saya bagi contoh dalam kelas-kelas fiqh ni. Ada satu keadaan saya bagi contoh tu. Ingat lagi tak? Yang saya bagi keadaan, kita ada 4 mazhab. Kita tak boleh main campur-campur mazhab. Sebab kita ada disiplin yang ulama ajar, yang mana jika nak pakai, kalau nak beribadah, nak berhukum, maka dengan satu-satu mazhab sahaja. Tak boleh kita campur-campur. Jadi, kenapa tak boleh campur-campur? Itu disiplin yang ulama bagi. Jika campur-campur, dia boleh jadi talfiq yang tercela, ataupun dia boleh jadi tatabu' rukhas. Apa maksud dia? Maksudnya dia jadi percampuran mazhab yang tercela. Dan biasanya kalau masuk bab tu saya akan bagi contoh. Ingat contoh. Contoh kahwin ni lah. Contohnya macam mana? Okey, dia nak kahwin, ada 5 rukun. Nikah kan ada 5 kan? Lelaki, pengantin perempuan. Ijab, qabul. Saksi dan wali. 5. Maka lelaki ada, perempuan pun ada. Maka cukup dah 2 syarat, 2 rukun. Kemudian wali ada wali. Oh, wali tak ada. Wali tak ada, nak kahwin macam mana? Tak apa. Saya guna mazhab Hanafi, iaitu mazhab Hanafi, seseorang perempuan boleh mewalikan dirinya sendiri. Mazhab Syafi'i yang tak boleh. Oh, gitu. Okey. Tak apalah, tak perlulah ada wali. Kemudian nak ada saksi pula. Saksi ada tak? Tak ada juga. Mana boleh? Mazhab Maliki, saksi sunat aja, tak wajib. Sudah. Lepas itu akad ada akad. Akad ada. Akad siapa? Lelaki itu sendiri. Pengantin lelaki, aku nikahkan diri aku dengan kau, berwalikan diri kau sendiri dengan mas kahwin sekian tunai. Sah. Masing-masing kata sah. Berkahwin berdua je. Maka dipanggil percampuran mazhab yang tercela. Walaupun betul wali ni wajib sebagai rukun dalam mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab Hanafi, wali cuma sunat. Tapi boleh ke campur? Tak boleh. Kerana talfiq tu tercela. Kenapa kata tercela? Kalau dia buat macam tadi, maka dia kahwin berdua je.
tak ada wali dan tak ada saksi. Dalam mana keempat-empat mazhab, tak ada pun mazhab yang mengatakan boleh kahwin berdua. Yang mazhab Hanafi kata wali tak wajib, bagi dia saksi wajib. Mazhab Maliki yang kata saksi itu tak wajib, sunat aja, tapi wali wajib. Mazhab Syafi'i, wali pun wajib, saksi pun wajib. Sekarang ni dia cuma menikah berdua aja. Sebab saksi pakai mazhab Maliki, wali pakai mazhab Hanafi. Soalannya, dia berkahwin berdua tu hanya ada lelaki, perempuan dan ijab qabul. Itu mazhab apa? Mazhab rojak. Maka tak boleh. Tak boleh. Jadi, sebagai kita ni orang mazhab Syafi'i, maka nak kira macam mana? Tak sah lah kahwin tu. Tak sah lah perkahwinan tu. Okay. Jadi perkahwinan itu tidak sah pada mazhab Syafi'i. Maka jika diwatinya, macam mana kalau dia buat juga? Maknanya kahwin tu tak ada wali, buat juga. Sudah, macam mana? Maka jika berkahwin perempuan itu akan dirinya, tiada sah. Maka jika diwatinya, dia kahwin juga dan lepas tu dia wati. Wati ni apa benda? Saya selalu pesan juga, kalau boleh, janganlah letak anak kita nak ada nama wati. Kalau dah terletak tu, tak apalah. Kita menganggap wati itu mengikut bahasa Indonesia. Jawa kot. Bahasa Jawa tak silap. Adalah bahasa saya tak ingat Indonesia. Wati itu maksudnya perempuan. Sedangkan kod bahasa Arab, wati itu maksud bersetubuh. Jadi kalau katalah letak nama anak wati, Allah tak eloknya. Hai. Walaupun betul ada bahasa lain, iaitu bahasa Indonesia. Saya tak ingat bahasa Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera ke apa, saya tak tahu ke, Jawa halus ke Jawa kasar ke. Tapi ada Indonesia, wati itu maksud perempuan. Susilawati. Perempuan, wati itu maksud perempuan. Tapi kalau ikut bahasa Arab, wati itu maksud persetubuhan, jima'. Sebab tu masa mula-mula dengar lagu dekat radio Di Ambang Wati, saya terkejut. Lagu daripada penyanyi dengan tajuk Di Ambang Wati. Allah, jeng sungguh. Tapi duk nyanyi Di Ambang Wati, duk nyanyi. Orang tak faham duk nyanyi. Entahlah. Saya terkejut tengok, boleh pula Di Ambang Wati ni. Boleh pula lepas. Kenapa pula orang duk nyanyi ni? Sebab tak elok kan? Maksud dia Di Ambang Wati tu, siapa nyanyi? Siapa tahu siapa penyanyi dia? Saya tak tahu siapa penyanyi dia. Tapi saya dengar lagu tu 3-4 kali juga dengar. Sedap juga lagu tu. Takkanlah Di Ambang perempuan. Apa maksud Di Ambang perempuan? Apa maksud Di Ambang perempuan? Jadi maknanya wati itu maksud persetubuhan lah. Wah, ramai tahu. Mantap. Mantap. Ramai tahu tajuk. Cuba boleh dengar. Lepas ni dengar. Tahu tajuk dia. Tapi kalau saya baca, wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Okey. Surah apa? Surah apa? 1 minit daripada sekarang. 1 minit boleh Google, tak boleh. Surah apa? Surah tak boleh nak tahu tajuk apa tajuk ataupun apa surah apa. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar.
Ada orang jawab betul. Ada ya Allah surah benda pula tak je dengar lagi. Tapi di Amawati tahu. Jang gini. Okey. Maka jika diwatinya, disetubuhinya juga dalam keadaan perkahwinan tadi, tak ada wali, ataupun dengan maksud perempuan tu wali dirinya sendirilah dan tak ada wali lah. Jadi macam mana? Dah diwati lah ni, maksudnya dia kira kahwin lah, macam tu kan. Jika diwatinya pada nikah dengan ketiadaan wali tadi tu, dia anggap sah lah. Niscaya wajib mahar misil. Mahar misil tu benda apa pula? Ingat lagi tak? Mahar misil, mahar musamma. Mahar ni mas kahwin lah. Mahar misil, mahar musamma. Pelajaran lepas. Saya rasa bulan lepas kot. Pelajaran bulan lepas. Mahar misil, mahar musamma. Ada dua. Mas kahwin. Maka wajib kalau katakanlah dia kahwin, dia nikah tak ada wali, memanglah tidak sah. Tapi kalau diwatinya, kira berzina? Tidak. Ada orang cakap kira berzina. Tidak. Sabar dulu. Tak habis baca lagi. Dia tak kira berzina. Bukan. Maksudnya dia tak boleh kata berzina secara mutlak. Tapi secara umumnya berzina lah. Tapi dia ada lagi penjelasan. Betul, dia secara umumnya berzina lah, dah tak sah. Cuma dia ada penjelasan. Okey. Pertama, niscaya wajib mahar misir. Dengan maksud mahar musamma, maksud dia mas kahwin yang telah dipersetujui sebelum akad nikah. Maka ketika akad nikah disebut mas kahwin yang dipersetujui sebelum tu. Okey. Mahar misil, mas kahwin yang dia tak sebut masa nikah. Tak dilafazkan, tak disebut ketika nikah mas kahwin. Kerana dalam akad, dalam ijab kabul, tak wajib pun sebut mas kahwin. Cuma jika sebut mas kahwin, maka itulah mas kahwinnya yang wajib dia bayar. Jika tak sebut, macam mana? Jika tak sebut, tak ada masalah, sah je perkahwinan jika tak sebut mas kahwin. Habis tu berapa mas kahwin dia? Mas kahwin kan wajib. Mas kahwin dia berapa? Mas kahwin dia ikut mahar misil. Tu mahar misil. Mahar misil tu macam mana? Mahar misil tu iaitu dilihat daripada keluarga terdekat pengantin perempuan. Tengok kakak dia yang dah kahwin, adik dia kalau dah kahwin, yang perempuan lah, berapa mas kahwin. Kalau tak pun tengok makcik dia, mak saudara pengantin perempuan. Tengok anak saudara pengantin perempuan kalau ada yang dah kahwin. Mak saudara ke, tengok ni keluarga dia tu. Berapa mas kahwin puratanya? Mak saudara mas kahwin 2,000. Anak saudara yang baru kahwin 1,800. Adik-beradik perempuan yang dah kahwin lepas-lepas tu ada 1,700, ada 2,100 mas kahwin, katalah. Lepas tu pula mak dia dulu mas kahwin 1,500 dan sebagainya. Jadi kalau tengok purata 2,000 tu, maka mahar misilnya adalah 2,000. Tak boleh pakai mahar musamma, tak boleh pakai mas kahwin yang dijanjikan, tak boleh. Dia kena ikut, kalau kasar bahasanya, harga pasaran. Kasarnya gitulah, harga pasaran, bukan tengok yang dijanjikan. Bukan musamma yang dijanjikan, bukan. Dia kena ikut harga pasaran. Okey. Niscaya wajib mahar misil. Tak boleh pakai, tiada musamma. Tak boleh mahar musamma. Dah janji pun tak boleh. Sebab kalau mahar musamma tu mau dia letak murah-murah, RM80. Sedangkan keluarga dia semua yang 2,000, 3,000. Wah, kahwin peri kau. Macam tu lah kononnya. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Sebab wali yang menentukan atau yang bersetuju dengan berapa mahar tadi tu adalah wali. Alah, kan orang-orang dulu kan datang nak memetik bunga di taman, merisik dulu, hantar cincin dulu, cincin merisik.
hantar tepak sirih dulu. Lepas tu tanya, kami datang 2-3 orang je nak tanya. Nampak ada bunga, dah kembang molek dah, mekar, dah berpunya ke belum? Kan, yang tanya tu. Kemudian lepas pada tu belum. Tak apalah, nanti kami hantarlah rombongan. Hantar rombongan pula, rombongan meminang. Masa rombongan meminang kan tanya kan, bila nak langsungnya? Nak memetik bunga di taman? Ya, bunga di rumah ni ada 3. Ini dah berpunya, isteri saya. Kata wali tu. Ini isteri saya dah berpunya. Lepas tu ada lagi 3. Yang satu tu dah berpunya, ada 2 lagi. Satu tu baru darjah 6. Satu lagi tu dah umur 21. Mana satu bunganya? Oh, takkanlah bunga yang darjah 6 kot. Bunga yang 21 lah yang ni jawab pula. Kan? Seronok kita tengok orang-orang dulu. Oh, nak petik yang ini, Allah, dia baru habis universiti, umur 21. Masak air pun hangit. Masak nasi tak payahlah, tak pernah pergi dapur. Biasalah orang dulu merendah diri. Masak kuih pun banyak, tak reti-reti lagi masak kuih. Gulai-gulai setakat sup tu boleh buat, itu pun lebih masin. Muda lagi. Tak apalah, yang berminat dengan dia ni, yang jatuh hati dengan dia ni, pangkat besar, ada orang gaji. Contoh. Akhir sekali dapatlah, akhir tentu berapa yang dijanjikannya naknya. Allah lah, macam biasalah, macam kakaknya lah. Serba 1, serba 2, serba 3. 3,000 serba 1, serba 2. Tu kan. Masa tu, itu dah panggil musamma lah tu. Tu mahar musamma. Okey. Tengoklah, dulu dia tengok apa? Dulu punya nak tentukan mahar musamma tu, dia tengok apa? Reti buat kuih cekodok tak? Reti buat kuih lapis? Reti buat lopak tikam? Reti buat onde-onde? Reti buat kari, khutuk, kurma, sop, sop jegenih, sop keruh, tom yam potek, tom yam kuning, tom yam putih, tom yam, semua reti. Nasi goreng nasi goreng belacan nasi goreng cendawan, itu favourite tu buat tu. Semua reti. Bengkang reti. Ada satu saya minat dulu, daripada dulu saya minat, tapi dah tak ada orang jual dah. Nama makanan tu, kuih tu tepung bokor. Takut orang tak tahu. Ni tepung bokor nama. Kat Kelantan ada tepung bokor. Dia buat daripada ubi. Tepung bokor. Lama dah tak makan. Saya makan masa 35 tahun yang lepas. Allah, lama sangat tak. Lebih kurang kot, 33 tahun yang lepas. Tepung bokor. Allah, sedap. Beli kat Beret 12. Beret 12. Tahu Beret 12 mana? Kelantan tu. Beret 12. Begitu buat. Semua reti. Cakap aja. Semua reti. Berapa mas kahwinnya? Bawa letak tinggi-tinggi. Ini kalau masak air pun hangit. Buat kuih, buat kek jadi kok. Bangun tidur pukul 10 pagi. Itu pun 3,000. Jeng. Sekarang. Dulu lain. Jadi masa pada waktu tu jadi pada waktu tu dia akan tentukan berapa mas kahwinnya sekali. Tepung bokor, daun buku daun pisang. Tak kisahlah daun pisang tak daun pisang, tak kira dah. Janji dapat tepung bokor jadi. Memang susah nak cari sekarang ni. Saya tak tahulah. Memang order je. Ada ke orang reti buat lagi? Tepung bokor dia punya lain macam. Dia punya sedap. Bukan cerita tepung bokor lah. Kita cerita nikah kahwin ni. Jangan lagi tajuk Jangan lagi tajuk. Jadi semua boleh buat. Maka tinggilah mas kahwinnya yang dipersetujui. Kalau semua tak reti, kemah rumah malas, bangun tidur pukul 10, nak kena ajar balik bab ibadah, masak tak reti benda, takkanlah 3,000. RM80 cukup mas kahwin. Okey. Jadi
Itu mahar musamma yang dijanjikan. Tapi ada keadaan mahar musamma tak terpakai walaupun telah dijanjikan. Sebab apa tak terpakai? Antara sebabnya tak disebut dalam akad lah. Akad tu, maka pakai mahar misil. Dan antaranya ni dalam kes ni. Antaranya dalam kes ini, iaitu dia kahwin tak ada wali. Perempuan itu mewalikan dirinya sendiri. Kemudian diwatinya, berlaku persetubuhan nikah tadi tu. Maka tak sah lah. Automatik wajib bayar mahar misil. Sebab bila kata wajib bayar mahar misil, okay, bila kata wajib bayar mahar misil, maknanya masih lagi boleh sah lah kalau ikut mazhab Hanafi tadi. Sebab tu kena bayar juga mahar misil. Kalau dah tak sah, kenapa pula nak kena ada mahar? Kan? Macam mana pula nak kena ada mahar? Macam mana pula nak kena mas kahwin? Dah tak sah kan? Kenapa ada juga? Maknanya walaupun berdosa tapi ada jalan untuk sah. Sebab benda ni benda penting, benda nasab. Okey? Dan tiada wajib had atasnya. Tak kena hudud. Kenapa pula tak kena hudud? Kan kalau dah berzina, kena hudud. Tu yang saya sebut tadi. Dia tak buat, memang secara umumnya dikira berzina lah, kira tak sah. Itu secara umum. Tapi pendetailannya tidak gitu. Buktinya tak kena hudud, tak kena had. Tak kena hukum had. Kenapa tak kena hukum hudud? Sedangkan dia berzina kan? Perkahwinan tanpa wali. Sebab masih lagi dalam lingkungan khilaf yang mu'tabar. Iaitu mazhab Hanafi tak wajib ada wali, atau perempuan tu boleh mewalikan dirinya sendiri. Maka tidak wajib had. Habis kalau tak wajib had, lepaslah dia. Tak juga. Tak semestinya kalau tak kena hudud, lepas. Tak juga. Tetapi ditakzirkan bagi mereka, bagi yang mengiktikadkan haramnya. Tapi kena takzir. Ingat dah lepas. Tak lepas juga. Kena takzir. Takzir ni apa benda? Takzir ni benda, maknanya tak wajib kena hudud. Kerana apa tak wajib kena hudud? Hudud ni yang ijma' ulama' je. Baru kena hudud. Selagi ada khilaf ulama', maka tak boleh dihududkan orang tu. Patut berzina, patut dikira berzina kan, tak sah. Tapi mazhab Hanafi sah. Maka kat situ ada khilaf. Bila ada khilaf, tak boleh kena hudud. Okay? Sebab mazhab Hanafi sah. Perempuan tu boleh menikahkan, mewalikan dirinya sendiri. Tetapi ada syarat. Tetapi dengan beberapa syarat yang tertentu. Ada syarat. Secara umumnya gitulah. Kalau nak tahu syarat-syarat dia, kena buka lah kitab mazhab Hanafi. Okey? Kena takzir. Takzir ni apa benda? Takzir ni pula. Takzir ni iaitu bergantung kepada hakim. Kalau hakim tu kata bayar denda, denda. Kalau hakim tu kata penjara, penjara. Bergantung pada hakim. Takzir ni. Hudud dah telah ditentukan. Sebat. Berapa kali. Itu hudud. Potong tangan dan sebagainya. Tapi kalau takzir, bergantung kepada hakim. Jadi boleh kita kata kat negara kita sekarang ni, yang ada takzir lah. Takzir dah ada. Yang hakim dah tentukan tu. Takzir dah ada lah. Ditakzirkan bagi mereka, bagi yang mengiktikadkan haramnya. Kan semua kata haram. Kan kita mazhab Syafi'i haram. Tak ada wali, tak boleh jadi berzina ataupun haram persetubuhan itu. Maka bila haram, kenalah hukum. Kenapa tak kena hudud? Sebab ada khilaf. Maka kena takzir aja. Habis satu cerita. Aduh. Berat juga sebenarnya cerita ni. Dan diterima iqrar. Iqrar ni pengakuan. Dan diterima iqrar, diterima pengakuan. Wali dengan, dan diterima ikrar wali dengan nikah akan maulinya, jika dapat ia istiqlal nikah dengan digagahi. Apa susahnya ayatnya. Sebab banyak sangat istilah tu yang penat tu.
Okey. Dan diterima iqrar, diterima pengakuan wali, pengakuan wali dengan nikah akan maulinya. Mauli itu orang yang berada di bawah wali. Wali-wali ni, kalau kita sebut wali-wali kan, bila sebut wali, dia ada wilayah. Sebab wilayah-wilayah tu berasal pada perkataan wali lah. Yang kata wilayah-wilayah tu kan, wali lah. Cuma disebut sini mauli. Jadi maknanya satu wilayah, bila nak kata ianya wilayah, dia mesti ada wali. Wali adalah wilayah. Mana boleh ada wilayah tak ada wali? Sebab wilayah-wilayah tu berasal pada wali. Jadi kalau kata wali, dia mesti ada wilayah. Dia mesti ada di bawah tanggungan dia, di bawah wilayah dia lah, di bawah tanggungjawab dia. Macam tu. Itulah wali. Sebab tu wali ni banyak. Ada wali nikah, ada waliul mal, dia panggil. Wali harta, ada. Wali harta ni macam mana? Dia tu bukan wali nikah budak tu, malah budak tu lelaki. Tapi oleh kerana budak tu kecil, tak gerti guna harta lagi, sedangkan harta dia banyak, mungkin ayah dia meninggal ke, dapat faraid ke berjuta-juta, maka yang menguruskan harta dia adalah dipanggil waliul mal. Wali harta budak tadi tu. Tu wali tu. Jadi bila sebut wilayah mesti ada wali. Okey? Dia kata okey, akan maulinya. Alah, kita kata maulana. Samalah. Wali, mauli, maulana, wilayah, semua perkataan sama. Semua daripada perkataan wali tu. Tapi maulana bunyi lainnya, mim tambah mim kat depan. Kalau buang mim, jadi wali juga. Perkataan asal je, mufrad dia. Okay? Jadi wali, ada kan kita katakan, oh dia tu wali tu. Wali artinya penjaga. Boleh juga dinamakan penjaga, boleh lah. Wali tu lah, sebab tu kata dia ada wilayah, dia wali, mana dia ketua lah, dia penjaga lah wilayah. Yang kita panggil dia tu wali Allah kan, wali Allah. Dia penjaga, dia adalah menjaga. Sebab tu wali ni dia menjaga kawasan. Wali-wali ni dia menjaga kawasan dia. Okey? Dan diterima ikrar wali. Wali tu dia ada wilayah. Waktu dia ada di bawah jagaan dia, iaitu perempuan-perempuan kalau nak kahwin kena ada dia. Itu dia panggil, perempuan tu dia panggil wilayah. Yang wali tu panggil wali lah juga. Okey. Yang mana wali tadi dia ikrar, dia bagi tahu, dia mengaku, dia bagi tahu. Dia ikrar lah, bahasa Melayu juga ikrar tu. Dengan nikah akan maulinya. Dia dah nikahkan orang di bawah jajahan dia. Dia dah nikahkan perempuan yang memang perempuan yang memang kalau nak kahwin kena ada dia. Faham? Dan diterima ikrar, pengakuan wali tu kata dia telah menikahkan akan maulinya. Wali tu kata dia telah menikahkan perempuan di bawah jagaan dia, di bawah wilayah dia, di dalam wilayah dia. Dengan maksud kalau perempuan tu nak kahwin memang kena pakai dia. Tu. Ya? Tapi dia kata dah kahwin. Soalannya, kejap. Kalau nak kahwin, boleh ke nikahkan seorang wali tu, nikahkan maulinya, nikahkan perempuan di bawah kewaliannya, di bawah wilayah dia, tanpa bagi tahu perempuan tu? Boleh. Sah. Bukan nak kahwinkan perempuan tu, wali ni kena bagi tahu perempuan. Tak semua begitu. Ada keadaan
sah mengahwinkan perempuan, yang mana perempuan tu adalah dia di bawah wilayah dia, tanpa bagi tahu perempuan tu, ada keadaan sah. Ada. Macam ni, aku dah kahwinkan kau. Hah? Mana boleh tak bagi tahu pun. Bukan wajib bagi tahu kau pun. Ada keadaan begitu. Ada keadaan begitu. Tak semua keadaan, tapi ada keadaan begitu. Nak kahwinkan pun tak payah bagi tahu. Kahwinkan aja. Tahu-tahu ni laki kau. Hah? Laki? Jang-jang. Cakaplah dulu gini. Ada keadaan tak payah cakap pun tak apa. Maksudnya tak wajib cakap. Sunat cakap. Macam mana? Nak baca ni? Dan diterima ikrar wali dengan nikah akan maulinya. Wali tu nikahkan perempuan di bawah jagaannya, di bawah wilayahnya. Tak cakap. Tahu-tahu je. Tahu-tahu je ni laki kau. Macam tu. Soalannya sah tak nikah tu? Soalannya sah tak nikah tu? Tak cakap sah. Sebab tu dia kata diterima. Ikrar. Ikrar tu kenapa? Sebab ijab qabul apa semua tu telah ada di tempat lain sebelum tu. Tahu-tahu dia bagi panggil perempuan tu yang bawah di bawah jagaan, aku dah kahwin dengan kau, ini laki kau. Terkejut beruk. Ada orang kata terkejut tenok. Saya tak tahulah tenok terkejut macam mana. Kalau beruk terkejut saya tahu. Pernah tengok beruk terkejut. Memang terkejut dia lain macam. Memang dengan muka memek muka, dengan melompatnya, bergulingnya. Itu panggil terkejut beruk. Saya pernah tengok lah. Terkejut tenok belum lagi. Jadi terkejut beruk lah dia. Sebab tiba-tiba je ada lelaki. Soalannya, adakah diterima pengakuan wali tadi yang dikata dia dah kahwinkan? Aku dah kahwin kau. Walaupun kau tak tahu. Bila? Semalam. Ni laki kau. Okey. Diterima. Dengan syarat. Ada syarat. Jika dapat ia istiqlal. Istiqlal ni asal maksud adalah merdeka. Asal maksudnya adalah merdeka. Okey. Orang-orang dulu lah kot. Ni cerita hukum ni. Istiqlal ni merdeka asalnya. Tapi dalam maksud ni kena pandai-pandai ejah ayat lah. Tapi istiqlal ni maksud merdeka. Cuma merdeka ni apa benda pula merdeka pula kan. Jadi pandai-pandai lah ejah ayat tu. Jika dapat ia istiqlal nikah dengan digagahi. Dengan syarat wali tadi dapat istiqlal ataupun dapat menikahkan perempuan tadi di bawah wilayah dia tadi dengan digagahi, dengan dipaksa. Oh, ada ya wali boleh paksa? Boleh. Tapi bukan semua wali. Hanya wali mujbir. Apa benda wali mujbir? Daripada kalau kita tengok Asmaul Husna, kan ada ke Al-Jabbar. Antara salah satu Asmaul Husna, Al-Jabbar. Apa maksud Al-Jabbar? Yang memaksa. Yang memaksa. Mujbir apa? Yang memaksa lah. Jadi wali mujbir boleh memaksa anak perempuan dia yang tak kahwin lagi untuk kahwin. Jika wali macam tadi, wali mujbir ni apa? Ayah dan datuk perempuan tadi. Dan perempuan tu mesti bikr. Disebut kat bawah tu bikr. Bikr ni apa? Bukan janda. Bikr ni bukan janda. Anak dara lah, bukan janda. Jadi dengan syarat yang kata wali tadi tu, wali tu mesti ayah ataupun datuk. Kalau ayah dia mati, datuk lah. Sebab itu saja wali mujbir yang boleh memaksa. Selain pada itu tak boleh. Wali adik-beradik tak boleh. Wali pakcik, bapak saudara, anak saudara tak boleh memaksa. Sebab dia bukan wali mujbir. Hanya boleh wali mujbir saja, iaitu ayah dan datuk. Ya. Jadi ayah dia yang cakap ni.
cakap dekat siapa? Dekat anak dia. Atau cakap dekat qadhi, atau cakap dekat siapa-siapa. Bahawasanya aku dah kahwinkan anak aku ni, yang perempuan. Aku dah kahwin dengan dia. Ni laki dia. Ni laki dia. Maka diterima perkataan wali tadi dengan syarat. Syarat pertama, yang cakap wali tu ayah. Syarat kedua, perempuan tadi, anak dia tadi, perempuan tadi, anak kandung dia tadi, di bawah wilayah dia tadi, adalah bikar, bukan janda. Tak pernah berkahwin. Itu dua syarat. Barulah diterima perkataan dia. Kalau dia tu adik-beradik, abang, ayah dah meninggal, semua dah meninggal, tinggal abang, adik-beradik. Tiba-tiba abang dia nikahkan dia senyap. Ni laki kau ni, aku dah nikahkan kau dah. Adakah boleh diterima? Tak boleh terima. Sebab abang bukan wali mujbir. Nanti lagi sebut bawah. Saya sebut awal-awal dulu. Mari kita baca. Okey. Dan diterima iqrar wali dengan nikah akan maulinya, akan perempuan di bawah wilayahnya, jika dapat ia istiqlal, dapat dia merdekakan nikah, dapat dia melakukan nikah dengan digagahi, dengan cara memaksa, iaitu wali mujbir, seperti bapa atau neneknya. Nenek dalam kitab lama maksud datuk datuk jangan ingat nenek pula. Sekarang ni nenek ni perempuan kan. Tak, dulu nenek ni membawa maksud datuk, lelaki, yang lelaki, nenek. Okey? Seperti bapa atau neneknya. Nenek ni maksudnya bapa kepada bapa kepada ayahnya, ataupun datuk. Itu pun kalau datuk tu kalau ayah dia meninggal lah. Kalau ayah dia ada lagi, datuk dia tak berkuasa lah, kan? Kalau ayah dia tak ada, baru datuk dia. Mana datuk boleh kahwinkan cucu lah, maknanya boleh. Sebab dengan syarat ayah dia tak ada. Ayah dia tak ada, maka dia boleh kahwinkan cucu dia dengan memaksa, tanpa bagi tahu sekalipun. Pergi kahwin-kahwin, ni laki kau. Atuk sampai hati atuk, ni laki kau. Adakah boleh diterima perkataan atuk dia bahawasanya telah kahwinkan? Diam-diam. Atuk dia mujbir tak? Mujbir. Maka diterima. Maksudnya sah perkahwinan, diterima. Okay. Syarat yang kedua tadi, jika anaknya bikir. Anaknya mesti dara. Dara tu maksud bukan anak dara. Maksud dara tu maksud tidak pernah berkahwin. Bukan janda lah, senang cerita. Sebab ada salah faham, saya dengar salah faham, bila disebut anak dara, maka dia kata jika perempuan itu pernah berzina, dia bukan lagi anak dara. Jika dia bukan lagi anak dara, tapi dia berzina, dia bukan lagi anak dara, maka bapa tak boleh paksa. Sebab kita dah bahas sebelum ni, seorang janda yang pernah berkahwin, kemudian diceraikan atau mati suami, balu, jika nak kahwinkan dia, wajib minta izin dia. Mesti kena ada izin dia. Sebab dia bukan bikar, dia bukan anak dara, dia janda. Kan kita dah bincang sebelum ni kan. Kalau anak dara bolehlah paksa ayah atau datuk. Tapi kalau dah berkahwin, ayah dengan datuk pun tak boleh paksa. Sebab dia pernah berkahwin. Dia janda atau balu. Perlu ambil persetujuan perempuan itu, anak tu. Okay. Jadi yang salah faham ni apa? Okey. Jadi dia kata pernah berzina perempuan ni. Maka bila pernah berzina, dia bukan lagi anak dara. Jika dia bukan lagi anak dara, nak kahwin tak boleh paksa-paksa. Bukan maksud tu. Anak dara tu maksud bikar. Maksudnya, sebab tu saya sebut 2-3 kali tadi, bukan janda, bukan balu. Anak dara dengan maksud tidak pernah berkahwin. Bukan anak dara maksudnya ada dara. Bukan. Ada silap faham. Saya dengar kat mana tahu orang bagi video. Tu silap faham tu.
Dia ingat anak dara dengan maksud masih lagi ada dara. Bukan. Anak dara dengan maksud tidak pernah berkahwin, tidak pernah jadi janda, ataupun tidak pernah balu, ataupun tidak pernah diceraikan, ataupun tidak pernah kematian suami. Maknanya tak pernah kahwin lah. Tak pernah kahwin. Habis dia dah bersetubuh, dia dah berzina. Itu dosa cerita lain. Tetap juga dia nama bikir. Anak dara. Itu maksud anak bikir. Jangan salah faham. Macam tu juga. Sebab itulah janda berhias, yang perempuan yang menikah, lepas tu cerai. Bila cerai, perempuan dia menikah, lepas tu cerai sebelum berlaku persetubuhan, maka dia panggil janda berhias. Tak ada iddah. Tapi dia tetap dipanggil janda juga. Dia bukan bikir lagi. Dia telah janda berhias. Dia bukan kira pernah bersetubuh ke tak pernah ke, dia tak kira yang tu. Dia kira pernah diceraikan atau pernah kematian suami tak? Pernah berkahwin tak? Tak pernah bikir. Walaupun tak ada dara lah. Pernah. Dan mana suami dia? Dah telah diceraikan atau mati. Maka dipanggil janda. Bukan bikir. Iaitu yang kena minta izin dia. Yang tak pernah berkahwin ni, tak perlu, boleh digagahi. Jadi yang janda berhias, bolehlah, tak bolehlah nak digagahi. Maksud tak boleh nak paksa dah. Sebab kena minta izin dah. Kenapa? Sebab dia janda. Tapi dia tak perlu ada iddah. Itu cerita lain. Iddah lain. Sebab dia diceraikan sebelum berlaku persetubuhan, maka tak ada iddah. Macam mana kalau katakanlah suami dia ceraikan dia tu, kan tak ada iddah kan? Tak boleh rujuk balik. Bila tak boleh rujuk balik, kena kahwin balik. Kena nikah dengan mas kahwin yang baru. Masa tu letak mas kahwin tinggi. Contohnya berkahwin. Kahwin, aku terima nikah, lepas tu bergaduh. Sebab salah pilih baju. I dah cakap dekat atas pelamin nanti, I nak pakai warna biru baju. You pergi tempah warna purple, siapa suruh? I nak warna biru. Pompang. Masuk pula mak mertua, bapak tu semua. Baru kahwin berapa jam, cerai. Bila cerai, tak apa, boleh kahwin dengan orang lain, tak ada iddah. Tiba-tiba esok lusa menyesal pula. Allah lah, macam mana lah, alahai, tak ada apa-apa, alahai. Kahwin, nak rujuk boleh? Mana boleh rujuk, tak ada iddah. Kahwin balik. Masa tu mas kahwin kasih up 100,000 mas kahwin. Cepat sangat cerai. Belum apa nak cerai dah. Gaduh sebab baju pun cerai. Contohlah. Bikir tu maksudnya anak dara. Tapi maksud anak dara tu adalah tidak pernah berkahwin. Itu istilah dia, bikir tu. Tidak pernah berkahwin. Bukan maksud anak dara dengan maksud ada dara, bukan. Seperti dikatanya, anakku ini isteri si Anu. Relax je. Anakku ini isteri si Anu. Anakku ini isteri si Anu. Anak aku ni isteri dia. Kata siapa ni? Kata wali. Wali apa? Wali mujbir. Terkejut anak ni. Ya ke? Sejak bila pula dia jadi laki saya ni? Dia terima perkataan dia. Qadi ke atau siapa-siapa kena terima lah. Sebab dia wali mujbir. Dia boleh kahwinkan walaupun tanpa keizinan perempuan itu. Dan jika tiada benar oleh anaknya yang baligh, diikrarkan nikahnya sekalipun. Jika tiada benar, maksud tiada benar tu tiada dibenar. Dan jika tiada dibenarkan, walaupun tak membenarkan lah. Saya tak nak, aku tak rela. Rela tak rela? Aku wali mujbir, aku dah kahwin dengan kau. Aku tak rela. Yeah. Rela tak rela? Walaupun tiada benar oleh anaknya
yang baligh, dan anak tu dah baligh lah pula tu, diikrarkan nikahnya sekalipun, dipaksa lah macam boleh kata tak, dipaksa nikahnya sekalipun. Maksudnya, dan tiada dibenar oleh anaknya yang baligh, yang mana anak dia tadi pun tak bagi wakil pun. Saya tak bagi pun wakil kat ayah untuk cari laki ke, kahwinkan ke. Ayah suka-suka je kahwin. Tetap juga sah perkahwinan, diterima ikrar itu. Dan jika tiada dapat istiqlal, niscaya tiada sah ikrarnya. Kalau tidak dapat istiqlal, maksudnya perempuan yang dia nak nikah tu, ayah dia ke siapa-siapa nak nikah tu, adalah seorang, anak dia seorang janda yang pernah berkahwin. Pernah berkahwin. Dan ayah dia cakap macam tadi lah, aku dah kahwin kau, maka tak diterima, tak sah. Sebab ayah dia mana boleh kahwinkan suka-suka anak dia tanpa minta izin. Kenapa pula? Kan ayah boleh paksa anak, tapi anak yang pernah berkahwin kena minta izin, kena persetujuan anak perempuan tadi. Maka tak sah lah ikrar tu. Paksaan tu tak sah. Perkataan tu pun tak sah. Sebab kuasa wali untuk istiqlal, untuk untuk ni memerdekakan perempuan tadi tu, ataupun memaksa nikah tadi, ataupun bukan wali mujbir, abang dia yang kata, ni adik aku, weh adik, ni laki kau, aku dah kahwin dengan kau, tak diterima. Paksaan itu tak diterima. Ikrar itu juga tidak diterima. Okey. Maknanya ikrar ni boleh dua makna. Makna pertama, dia bagi tahu. Makna kedua, dia paksa. Okey? Oleh anaknya yang baligh diikrarkan nikahnya sekalipun, jika tiada dibenar anaknya. Anak tak benar sekalipun, sebab dia tu wali mujbir, maka sah juga. Dan jika tiada dapat istiqlal, niscaya tiada sah ikrarnya. Macam soalannya siapa? Ayah, datuk nak kahwinkan anak yang pernah berkahwin, anak perempuan yang pernah berkahwin. Abang nak kahwinkan adik dia. Begitulah. Anak saudara nak kahwinkan makcik dia. Bapa saudara nak kahwinkan anak saudara perempuan dia. Semua tak boleh. Dan demikian lagi. Allah, mana nak berhenti ni? Dan demikian lagi diterima ikrar perempuan yang aqil. Dan akil baligh. Okey, macam mana pula ikrar, kata-kata, pengakuan perempuan yang dah akil baligh dengan nikah, dia kata dia dah nikah, jikalau bukan kufunya sekalipun. Kufu tu tak setaraf sekalipun, tak sekufu sekalipun, dengan syarat apabila dibenar oleh lelaki yang diikrarkan itu. Macam mana tu? Dan demikian lagi diterima ikrar perempuan yang akil baligh dengan nikah. Perempuan tadi dah akil baligh, dia kata dia dah nikah, jikalau bukan kufunya, walaupun bukan sekufu sekalipun, apabila dibenar oleh laki-laki yang diikrarkan itu. Oh, ni lain macam ni, tengok yakni diterima ikrar perempuan yang akil baligh tadi dengan bahawasanya dia kata dia dah nikah dengan seorang lelaki. Dia kata dia dah nikah dengan seorang lelaki. Okey? Dan jikalau lelaki itu tak sekufu, seorang tu bangsawan, seorang tu orang miskin, contohlah sekalipun, maka diterima ikrar tu, dia memang diterima pengakuan tadi.
Tetapi dengan syarat. Syarat dia bila membenar oleh laki-laki yang diikrarkan itu, bahawasanya dia juga ada nikah dengan perempuan itu. Maka sabitlah ikrar kedua-dua tadi dengan saling membenar antara satu sama lain. Macam mana? Pengakuan. Ni pengakuan aja. Pengakuan seorang perempuan yang akil balik, dia kata dia tu suami dia. Tu lelaki tu suami dia. Dan suami tu kata, yang lelaki tu kata, betul, ni isteri aku. Maka diterima. Diterima. Dengan pengakuan aja diterima. Ini kalau tak ada surat kahwin lah. Sekarang ada surat nikah. Masuk mahkamah minta surat nikah. Dulu mana ada surat nikah. Jadi macam mana nak tahu bila seseorang itu mengaku dia dah kahwin, macam mana? Sekarang orang mengaku dah kahwin, kad nikah mana? Kad nikah. Dulu macam mana dulu? Sebab tu ada hukum ikrar ni. Sebab tiba-tiba ada dua orang laki bini. Bukan, ada dua orang laki perempuan pindah masuk ke kampung, duduk sekali. Dia kata, tu suami saya. Dia kata gitu. Terima tak? Kena terima lah, takkan. Dulu. Mana surat nikah? Dulu mana ada surat nikah? Surat nikah ni baru 50 tahun. 50-60 tahun. Paling lama pun 100 tahun baru ada surat nikah. Sebelum tu mana ada surat nikah? Sebelum mereka mana ada surat nikah? Jadi kalau macam tu macam mana? Macam mana? Macam mana? Terima je. Bila perempuan tu kata tu laki aku. Lepas tu laki tu kata ni bini aku. Terima je lah. Cukup lah. Begitu lah. Walaupun tengok perempuan ni nampak macam orang-orang kaya bangsawan. Orang-orang kaya lah. Macam anak raja ke apa ke. Lelaki nampak selekeh aja. Diorang ni lari ke apa. Tak. Walaupun tak sekupu sekalipun, tak sekufu sekalipun, tak setaraf sekalipun, diterima. Dengan syarat perempuan tu kata laki tu laki suami dia, laki tu kata isteri tu bini dia, dan saling menguat antara satu sama lain, maka diterima. Ikrar tu. Habis entah dia tak kahwin, itu bab lain. Itu bab lain. Dia kahwin betul kena penipu, tu bab lain. Kita nak menerima tak pengakuan dia? Terima, cukup dah terima. Sekadar itu boleh menerima. Dan jika mendustakan dia oleh walinya dan syuhudnya sekalipun. Yang ini kalau yang Rumi ni ada dan jika tiada. Saya buat rujukan. Tiada ni ada cetakan yang tak ada tiada. Dan jika tiada mendustakan. Tak ada sebenarnya. Tiada tu sebenarnya tak ada. Terlebih. La'alla sawab, terlebih. Maknanya dan jika mendustakan dia oleh walinya dan syuhudnya dan saksinya sekalipun. Kalau yang Jawi saya, pun sama juga. Ada juga. Tiada tu ada juga. Nak tengok? Mari kita tengok sekejap. Okey, mari saya tunjuk. Saya buat homework sikit tadi. Okey. Kita tengok Okey. Cuba tengok yang Rumi. Tu kan? Saya bulatkan tu. Dengan nikah jikalau bukan kufurnya apabila dibenar oleh lelaki yang diikrarkan itu dan jika tiada mendustakan. Dan jika tiada mendustakan. Tiada tu tak ada. Tak ada. Tiada tu tak ada. Maksudnya terlebih. Lebih. Tu. Cuba tengok yang Jawi saya ni. Yang Jawi. Tu yang saya bulat tu.
apabila dibenar oleh laki-laki yang diikrarkan itu, dan jika tiada mendustakan dia, dan jika tiada, ada juga tiada, saya bulat, itu pun tak ada. Maksud terlebih. Dan jika mendustakan dia, mendustakan, dan bukan dan jika tiada mendustakan. Tengok satu lagi yang ni. Yang ni tak ada. Ni. Tengok ni. Yang ni tak ada. Tu. Dan kacau macam-macam ada. Okey. Allah hai. Dan jika mendustakan oleh walinya dan syuhudnya sekalian, dah tak ada. Dan jika mendustakan, tiada tu tak ada. Dan jika tiada mendustakan, tiada tu tak ada. Ni cetakan lain ni, cetakan Halabi. Dan jika tiada mendustakan, tiada tu tiada, nampak tu. Dan jika dekat wire tu, dan jika mendustakan, mana ada tiada? Kalau yang ni ada ni, jika tiada mendustakan ada. Yang Rumi lagilah ada. Dan jika ada juga, tiada tu ada. Okey, kita apa? Ni kita dia. Tengok dia punya tu, tajuk atas tu. Tu tajuk kat atas tu, tajuk. Tengok depan. Ni kita ada. Tu Idahul Albab. Ada orang tanya, alam tunjuk je lah. Ada orang tanya sebab saya ada sebut. Bila saya sebut semalam ke bila, saya kata yang ni, yang kita punya pelajar Indonesia kita, dia tanya Idahul Bab. Saya kata ya, Idahul Bab kami terima. Idahul Albab, ni saya ambil ala kitab Idahil Albab. Bukan Idahul Bab, bukan Idahil Bab, tapi Idahil Albab. Nampak tak? Kan beza kan dengan yang ni. Ni alang-alang jawab sekali lah. Tengok yang ni. Yang ni Idahul Bab. Yang ini ala kitab Idahil Albab. Beza, ada alif lam. Idahil Albab, Idahil Bab. Tu beza. Yang Rumi pun sama. Idahul Bab. Tak ada alif lam. Saya belajar terima dulu dengan guru dulu, memang Albab. Idahil Albab, Idahul Albab. Tapi kalau dalam ala tu, jar majrur tu kan, alal kitabi Idahil Albab, tu di bawah. Okay. Dan saya cek beberapa kitab lain pun sama juga. Alright. Bila nak habis ni? Dah lebih sejam ni. Sekejap. Sikit lagi. Nak habiskan perenggan ni je. Dan jika tiada tu boleh buat bintang ke apa benda ke? Dan jika mendustakan dia oleh walinya. Dan syuhudnya sekalipun. Wali dia kata, mana ada, aku tak jadi wali pun kau kahwin. Wali dia mendustakan, wali dia tak mengaku. Lepas tu saksi pun tak mengaku. Saksi pun tak mengaku. Tak ada. Tetap sah juga. Walaupun mendustakan oleh walinya dan syuhudnya sekalipun. Dengan syarat dinyatakan pada dakwanya, dengan syarat yang dia mendakwa, dia mengikrar bahawasanya
perkahwinan ni laki aku ni, suami ni, dengan apa dakwanya? Dengan menikahkan oleh walinya dan hadir dua saksi yang adil dengan redanya. Contohnya, mana ni? Contohnya, ni. Saya baca. Jika mendustakan ikrarnya oleh walinya dan saksinya sekalipun. Wali dia dan saksi perempuan tadi pun tak kata, tak, bohong. Macam tu. Aku tak mengaku. Kau tak kahwin lagi. Tapi perempuan ni kata, tak, aku dah kahwin. Itu suami aku. Suami tu pun kata, ya, itu isteri aku. Saling menguatkan, maka kena terima apa yang dia cakap. Walaupun walinya dan saksi tu mendustakan, tak mengaku sekalipun. Ya? Maka diterima juga ikrarnya. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat, dia kena katalah dalam dakwaan dia tadi tu, dia kena kata bahawa pernikahan itu ada wali, pernikahan dia tu ada diwalikan oleh wali dia dan atas dakwaan dia, dan ada dua saksi yang adil dalam majlis perkahwinan tersebut. Maka diterima pengakuan dia. Habis kalau saksi dengan wali tak mengaku, tu dia punya pasal. Tetap juga diterima pengakuan. Pengakuan siapa? Yang mengaku dah kahwin suami isteri tadi. Pelik sikit tak? Pelik lah sikit. Padahal kau dah tak mengaku, masuk mahkamah lah. Betul lah, masuk mahkamah sekarang ni cerita hukum asal. Masuk mahkamah lah. Biar bagilah bukti-bukti. Itu sekarang ni cerita hukum asal. Habis. Kita berhenti kat situlah. Situlah stesen dah. Sampai stesennya. Masuk kita bermula yang terlebih hampir. Tertib susunan wali nikah. Tertib susunan wali nikah pula. Tertib susunan wali nikah. Siapa boleh jadi wali nikah ni? Sejam lebih hari ni. Ya Allah, dekat pukul 11 baru habis. Lambat pula hari ni habis. Sejam setengah. Sejam 20 minit. Allah. Okey? Biasa sejam aja. Hari ni banyak maklumat-maklumat, ilmu-ilmu penting, ilmu-ilmu baru. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita. Setiap hari bertambah. Mudah-mudahan. Lebih-lebih lagi malam ni banyak maklumat-maklumat penting tadi kan. Jadi akan datang kita akan bincang tentang wali-wali. Tengok ni, bapa, nenek, lepas tu saudara, lepas tu anak saudara, bapa saudara, mamak. Mamak mana pula ni boleh jadi wali? Mamaknya, lepas tu apa lagi? Mamak si ibu sebapa, mamak bapanya si ibu sebapa, mamak bapanya. Macam-macam mamak ada dalam ni. Mamak ni benda apa pula? Yang saya tahu, mamak tetaruh anak siap roti canai kuah banji. Itu yang mamak kita tahu. Ni mamak apa benda jadi wali ni? Kita akan bahas datang. Dan saya rasa mungkin kita akan lukis sikit. Lukis tu lah nak kata ni siapa anak saudara dia macam ni, lukis. Lepas tu yang ni siapa dia jadi wali, kita lukis-lukis sikit. Sebab kalau lukis senang faham dalam masalah wali ni. Maksudnya siapa yang nak jadi wali. Mamak tu macam mana? Bapa saudara, yang sama si ibu sebapa, macam mana? Kita lukis sikit. Kita lukis sikit. Jadi kita berhenti dekat. Dan bermula yang terlebih hampir daripada segala awliya-nya pada nikah itu bapanya. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.